Apakah dia type of soil? Apakah dia type of soil yang digunakan jenis untuk tanah. apakah jenis tanah? Contoh dia yang kita tunjuk tadi dia. Ni, nampak tak ni clay ni? Nampak tak? Nampak. Okey, selain daripada clay ada juga pasir. Okey, ada juga peat. Okey, ni dan sebagainya lah. Okey, so hari ini kita akan teruskan untuk belajar berkenaan tentang phase relation. Okey. So phase relation ini adalah apakah fasa yang ada dalam tanah. Okey. Selalunya tanah itu akan didefinisikan sebagai 3 keadaan. Pertamanya dry, kering, keduanya adalah fully saturated dan ketiga adalah partially saturated. Okay, kalau dry soil ni, kalau tanah kering itu mempunyai 2 phase. Pertama dia solid, yang kedua dia air. Okay, bukan air ni, air. Okay, solid pepejal dan juga udara. Itu kalau tanah kering. Tanah kering ada 2 fasa. Pertama adalah solid dan yang kedua adalah udara. Dia tak ada air. That's why dia digelar sebagai tanah kering. Kalau fully saturated soil, okay, tanah tepu sepenuhnya, ia mempunyai pepejal, solid dan water. Okay, tanah yang tepu sepenuhnya mempunyai pepejal dan air. Apa yang tak ada dekat dalam fully saturated water? Fully saturated soil? Udara, pandai. Okey, kalau di pertengahan, okey, tanah itu berada di pertengahan, dia ada solid, dia ada pepejal, dia ada air, dia ada udara, itu digelar sebagai partially saturated soil. Okey. So, kalau kita ambil tanah dekat tepi kat rumah you ataupun kat mana-mana lah, okey. Kita ambil cangkul dan kita cangkul, okey, selalunya tanah itu akan berada dalam 3 fasa. Akan ada maksudnya akan ada pepejal, akan ada udara, akan ada air. Okey, jadi yang tengok sebelah kiri ini adalah tanah sebenar dia. Okey, dalam keadaan yang seperti mana kita cangkul dekat rumah, dekat kawasan rumah you tadi. Okey, kemudian kalau kita nak buat sesuatu pengiraan, okey, jangan lupa bahawa soil mechanics ni, mekanik tanah ini adalah satu cabang kejuruteraan yang melibatkan tanah. Jadi bila kita bercakap tentang cabang kejuruteraan, dia mesti akan melibatkan pengiraan supaya kita boleh memberi kalau kita nak cerita tentang tanah itu, kita bukan hanya cerita tentang rupa bentuk dia ataupun dia punya physical properties lah. Kita juga akan bercerita tentang dia punya fasa. Okey, fasa bagaimana ia berinteraksi antara satu sama lain dan apakah yang kita boleh boleh relatekan ia dengan engineering properties. Okey, jadi kita perlukan satu model yang simplified. Okey, model yang sudah dipermudahkan untuk memudahkan kita membuat pengiraan. Okey, seperti mana anda dapat lihat di bahagian kanan. Okey, ada udara di atas sekali sebab dia adalah yang paling ringan. Kemudian di pertengahan adalah air. Okey, dan nombor 3 dekat bawah sekali adalah zarah pepejal. Itu yang paling berat. Okey, bila kita permudahkan dia macam gini dengan ada kuantiti dia tu udara dengan air lebih kurang sama kuantiti dia sebab dia punya rectangular tu lebih kurang sama saiz. Kemudian zarah pepejal tu lebih banyak. Okey. Sekejap Aisyah, can you bring Kucing outside? I need to have my class now. Go now. Go with Baba. Go. Okay. So, ini adalah model yang sudah dipermudahkan.
model yang sama, kalau kita lukis dia, okey, udara, air, zarah, perbejal, tapi kita identifykan dia dengan volume dan weight, okey, supaya kita senang buat pengiraan, dia akan jadi berupa bentuk begini. Okey, air, water, solid, okey, bahagian kiri volume, bahagian kanan weight. Okey, volume itu adalah isi padu, weight adalah berat. Okey, kalau volume, kalau kita selalu buat kalau kita belajar masa sekolah menengah dulu, okey, volume V, okey, M, mass, okey. So kalau kita cakap V tu, V huruf besar, dia akan merangkumi ketiga-tiga fasa ini. Okey, air, water dengan solid. Okey, bergantung kepada kita punya sampel. Kalau kita cakap pasal weight, kalau kita cakap pasal berat dia, okey, kita akan sebut dia sebagai M. Okey, seperti yang mana anda dapat lihat di belah kanan ini. Okey. So, dalam V ni dia akan ada VV, dia akan ada VA, dia akan VW dan juga VS. Okey. Jangan risau, okey, sebab dia mudah. Kalau V tu volume, V besar volume, V kecil void. Okey, so ini menunjukkan void, okey, punya volume. Isi padu liang. Okey, kalau VA maksudnya air lah, VA. Kalau VW maksudnya water, isi padu water. Okey, kalau VS maksudnya apa? Volume for solid pandai. Okey, untuk weight pun sama. M adalah mass, okey. O ini bukan O ini adalah kosong sebab berat udara tu kita tak boleh kira. Kemudian MW tu mass for water, berat air. Kalau MS maksudnya berat solid. Okey, anda perhatikan dia punya singkatan. Okey, singkatan pada tiga fasa ini. Okey. Gambar rajah yang sama tapi dia dalam bentuk equation yang berlainan ataupun bentuk sebutan yang berlainan yang melibatkan equation yang berlainan. Okey, tapi dia masih lagi menceritakan tentang perkara yang sama, iaitu tanah dalam tiga fasa punya model. Okey, kalau kita cerita volume, beginilah rupa bentuknya. Kalau cerita weight, beginilah bentuknya. Tapi kalau kita campurkan antara V, kalau kita gantikan dia, VV tu dia akan jadi sama dengan VV sama E, pandai. Kalau WGS ini maksudnya water punya content darabkan dengan specific gravity. GS adalah specific gravity. Okey. So WGS bersamaan dengan W, pandai. Okey, satu itu adalah assumption yang kita buat untuk solid. Okey, air kosong, solid satu. Okey. So kalau untuk MW, perkiraan dia adalah, equation dia adalah W darabkan dengan GS dengan raw W. Okey, ketumpatan air. Okey, itu adalah simbol untuk ketumpatan. W adalah water. Okey, so kalau untuk solid kita nak cari dia punya mass, okey, dia punya weight, kita gunakan dia punya equation specific gravity darabkan dengan ketumpatan air. Ketumpatan air adalah constant. Okey, so sekarang ni kita cerita tentang water content. Okey, nanti bila anda buat kerja-kerja makmal, okey, anda akan selalu check water content satu-satu sampel tanah. Okey, moisture content. Okey, dia punya equation adalah MW bahagi dengan MS. Okey, MW maksud apa? Konsep air. Ya. Yes. Good. Okey. So, kalau kita nak cari moisture content, okey, kita bahagikan antara MW, okey, dengan MS. Mana satu MW, mana satu MS. Okey. Sini adalah MW, kita cari water ni bahagikan dengan MS, solid. Okey. So senang je kalau kita nak buat waktu lab nanti. Okey, anda akan buat kerja-kerja lab, contohnya macam anda nak buat compaction, anda ada 4 lab nanti. Okey, ada consolidation, compaction, dry, sieve analysis dengan shear. Okey, direct shear. So, contohlah compaction, anda kena buat check water content ataupun moisture content. Jadi ini adalah cara dia macam ni.
anda akan buat proses compaction tu. Okey, kemudian ambil sedikit sampel, masuk dalam tray. Tray itu anda timbang bersekali dengan tanah untuk dapatkan berat tanah itu. Okey, kemudian masukkan dalam oven selama 24 jam. Okey, 105 ke 110 darjah Celsius. Kemudian keluarkan pada esok hari, okey, dan timbang semula. Apa yang hilang daripada tanah tersebut? Air betul. Air, pandai. Jadi kita boleh cari tak berapa air tu? Berapa banyak air? Boleh betul. Boleh. Macam mana dah cari? Ni kita tolak daripada berat asal ke berat yang kita dapat yang sekarang. Sebelum. Macam ni. Berat sebelum tolak dengan berat selepas, kita dapat kuantiti air. Pandai. Jadi itu akan jadi yang mana satu? MW ke MS ke apa? MS. MW. Pandai. MW sebab dia adalah air. Okey. So MS yang mana satu? MS. Yang kita dah yang tinggal tu. Sehari pada waktu kita buat lab ke ataupun esok harinya masa kita ambil? Esok hari. Esok harinya. Okay. Alright. So good, pandai. Okay, so apa yang saya cakapkan ini tadi adalah merupakan maksud kepada paragraf yang ketiga tu. Water content of a soil sample can determine by weighing it over dry the sample with temperature, okay. And for dia at least 4 hours, okay. Tapi kita dekat sini kita gunakan 24 hours lah. Sebab you nanti habis lab pukul 4, takkan nak datang malam kan, lab tak tutup, okay. So you datang 24 hours after that. Alright, so itu adalah water content. Kalau water content for a completely dry soil, okay, tanah yang kering, water content dia memang zero. Okay, maksudnya kalau tanah kering yang you buat kerja compaction tu, okay, kemudian you timbang dan kemudian you masukkan dalam oven, lepas tu you timbang balik, memang tak ada, memang dia punya berat dia sama. Maksudnya itu adalah tanah yang you check sebelum itu adalah tanah yang memang kering. Okey. Kalau macam jenis tanah yang you ambil adalah tanah yang berlumpur, okey, selalunya dia akan percentage tu akan jadi several tens, berapa ratus peratus untuk fully saturated soil. Okey, saya tanya, fully saturated soil ni apa maksud? Apa maksud fully saturated? Apakah dia maksud tanah berketepuan penuh? Tanah tepu. Apa yang tak ada tadi? Tanah yang ada. Tanah yang ada. Okay. Dia completely opposite to tanah yang kering. Okay, yang dia cuma ada solid dengan water. Pandai. Okay. Pandai. Okay. However, the value may go up to 100, 200 for highly open structured clay form under marine environment. So, untuk second paragraph ni, anda boleh kaitkan dengan case yang saya tunjukkan pada minggu lepas, iaitu dekat mana Jepun tu? Apa nama case yang dekat Jepun? Dekat airport. Kansai International Airport. Okey, masalah dia adalah mendap. Bila dia mendap, dia buat dekat kawasan laut. Lepas tu laut tu memang ada air. Jadi tanah itu adalah tanah yang mempunyai masa konten yang tinggi. Up to 200% sometimes. Okay. But I never seen dia punya ni lah. Tapi I know. Sebab of course kalau fikir logik pun tanah yang dalam air mesti berketepatan, mesti mempunyai moisture content yang tinggi. Okey, lagipun saya dulu bekerja dengan Malaysian Maritime and Dredging Corporation yang memang kita buat kerja-kerja soil investigation. Okey, antara salah satu kerja yang terlibat dalam soil investigation ini adalah untuk check moisture content satu-satu jenis tanah. Okey, itu berkaitan tentang water content. Okey. Okey, sekarang kita cerita tentang degree of saturation, darjah ketepuan. Okey, SR. SR bersamaan dengan VW, okey, bahagikan dengan VV. VW adalah isi padu
Air. Air. Okey, isi padu air bahagikan dengan isi padu liang. Okey, VW bahagi dengan VV. Okey, degree of saturation value changes from completely dry soil condition to 100% for fully saturated soil. Maksudnya, degree of saturation untuk dry soil menghala ke kosong. Degree of saturation untuk fully saturated soil untuk tanah tepu menghampiri ke 100. Okay, note that kadang-kadang orang akan gunakan perkataan saturated sahaja. Okay, dia tertinggal fully saturated. Tapi dia menceritakan tentang benda yang sama. Kalau dia cakap, kalau macam separuh-separuh, dia duduk dekat dalam degree dia 50%, dia akan cakap partially. Okay, partially saturated soil. Tapi kalau macam dia tak ada fully, tak ada partially, dia cuma tulis saturated soil, we assume that it is fully saturated soil. You get me? Yes, Doktor. Okay, good. Okay, sekarang kita cerita tentang void ratio ataupun E. E bersamaan dengan V bahagikan dengan VS. Kalau E ni mesti cerita tentang dua phase ini, iaitu udara dan air. Okay, udara dan air bila kita bahagikan dia punya volume, okay, VV bahagikan dengan VS, kita akan dapat nisbah liang, nisbah keliangan dia. Okay, void ratio ranges from around 0.3 for glacial tills, okay, highly compacted mixture of gravel to clay under glacial load, to 1.4 for every silt clay. For organic clay, the value could go to around 3 or more as a special case. Okay, kita letakkan diri kita di kutub utara ataupun kutub selatan yang mempunyai banyak ais, bongkah ais. Okay, bongkah ais itu terbina berjuta-juta tahun dahulu. Bawah bongkah ais itu ada tanah. Okay, jadi tanah tersebut telah menanggung beban selama berjuta-juta tahun. Jadi apa yang jadi? Tanah itu telah compacted. Okay, bila dia compacted, maksudnya dia cuma merangkumi solid sahaja. Dan sedikit udara ataupun air. Tapi kalau untuk tanah yang di kutub selatan, di kutub utara, yang yang menerima load daripada glacial tills, okey, selalunya okey, dia dalam range 0.3. Okey, 0.3 untuk dia punya nisbah keliangan dia. Okey, so itu adalah bercerita tentang keliangan. Sekarang kita cerita tentang porosity. Porosity itu bahasa Melayu dia poros. Okey, pernah dengar poros tak? Keporosan. Yes, keporosan. Pernah. Maksudnya nanti kan waktu anda buat consolidation, uji kaji makmal untuk part consolidation tu akan ada berjumpa dengan porous plate. Okey, porous plate ini dia ada liang-liang dekat porous plate itu. Okey, liang-liang udara yang mempunyai ruang lah, yang mana bila kita kenakan tekanan ke atasnya, okey, kita nak tengok tanah itu akan melepasi ataupun tidak plate, porous plate tu. Okey, dia akan letak dekat atas, dia akan letak kat bawah. Okey, so kita boleh tahu berapakah okey kadar keporosan tanah tersebut. Tapi itu cerita tentang uji kaji. Kalau kita nak kita nak buat satu mathematical model dia, okay, tak perlu anda buat, dah sudah buat pun, anda hanya apply saja. Okey, kalau kita nak cerita tentang porosity, dia dalam untuk mathematical model nama dia N. Okey, N kecil. Dia punya cara nak dapat porosity ini adalah volume for void, okey, volume for void bahagikan dengan volume keseluruhan. Okey, anda akan dapat nilai N. Okey, relationship between porosity and void ratio. Okay, porosity and void ratio tadi E. Okay, E bersamaan dengan porosity bahagi dengan 1 tolak N ataupun N equals to E bahagi 1 campur E. Ini semua diberi pada anda sebab nanti mungkin akan ada satu nilai yang anda dapat. Macam contoh E, anda nak cari N. Okey, jadi anda kenalah gunakan equation N equals to E. Tapi sebenarnya dia datang daripada satu equation yang sama, satu branch yang sama. Jadi anda lihat
apa yang telah diberi pada anda dan masukkan dalam equation yang sebetulnya. Okey. Jadi untuk pengetahuan anda, soalan-soalan yang melibatkan tentang phase relationship ni adalah soalan popular yang akan selalu keluar. Okey, saya akan bagi anda dia punya equation. Anda cuma perlu tahu sama ada tanah itu tanah jenis SR dia 1 ke, SR dia kosong ke. Okey, nak gunakan equation yang mana satu. Okey, kalau untuk cari ketepatan tanah, ketepatan solid macam mana, ketepatan air macam mana, anda kena faham itu. Okey, baru anda boleh dapat applykan semua equation tersebut. Okey, balik ke sini. Okey, specific volume V equals to 1 plus E. Okey, kalau nak cari A content, A equals to VA bahagi dengan V. Okey, kalau nak cari ketumpatan, okey, ini adalah dia punya equation. Keseluruhan mass bahagikan dengan volume ataupun mass untuk solid campurkan dengan mass untuk water bahagikan dengan volume untuk solid campur volume untuk void. Okey. So untuk density ini ada 3 jenis density. Pertamanya adalah bulk density. Keduanya adalah saturated density dan ketiganya adalah dry density. Okay, so bila cakap pasal bulk density, it is the density of the soil that present its natural unsaturated state. Bulk density ini adalah density yang density tanah yang mana merupakan keadaan asal yang tidak tepu. Bulk density adalah tanah dalam keadaan asal yang tidak tepu. Kemudian saturated density ini adalah vice versa, maksudnya keadaan tanah, okey, density tanah bila dia berada dalam keadaan tepu penuh. Okey, dan dry soil itu adalah density of the soil bila dalam keadaan apa? Kalau kering, panas. Jadi ini memberi perbezaan bila kita kaitkan dengan praktikal bila anda buat kerja-kerja laboratory. Okey, ia akan memberi perbezaan. Maksudnya macam tadi saya tanya, mana satu MS yang mana satu, yang sebelum masuk open ke yang selepas masuk open. Ini perkara ini akan menentukan dia punya density. Okey, kalau anda ambil dry density, maksudnya kena ambil yang sudah masuk oven. Okey, kalau yang density, yang bulk density yang sebelum masuk oven. Okey, ataupun kalau dia adalah tanah tepu sepenuhnya, anda kena ambil dia waktu sebelum masuk oven lah. Okey, unit untuk density inilah kilogram per meter cube. Okey, tapi untuk water density kita ambil dia sebagai nilai constant iaitu 1000 kg per meter cube. Okey, kalau GS maksudnya specific gravity punya equation. Okey, mass untuk solid bahagikan dengan volume untuk solid darabkan dengan ketumpatan air. Okey, jadi ketumpatan air adalah 1000 kg per meter cube. Alright. Untuk degree of saturation, SR ini sangat penting untuk kita tahu berapakah darjah ketepuan dia. Macam saya cakap tadi, kalau darjah ketepuan menghala ke kosong, apakah masuk tanah tersebut? Kalau darjah ketepuan menghala ke kosong, apa maksud? You guys? Hello? Ada korang tak ada ni? Ada betul. Ada. Sedang fikir. Sedang fikir. Doktor semua kena, doktor? Okey. Soalan saya, okey, apa yang saya okey, degree of saturation tadi saya dah bagi tahu. Kalau SR dia menghala ke kosong, tanah itu tanah jenis apa? Tanah tepu penuh ke tanah kering? Kalau SR sama dengan 1
Tanah itu tanah apa? Kering ke tepu? Kering. Yang mana satu? Kalau SR. satu tepu, Satu tepu kosong dia kering. kering. Ya. Sebab apa tu? Kalau saturated, tepu apa yang tak ada? Kalau saturated, Udara. kalau kering apa yang tak ada? Air. Air. Okey, saja check. Okey, good. Okey, kalau tanah tepu sepenuhnya. Okey, kalau tanah tepu, apa contoh tanah tepu? Tanah liat. Tanah liat. Apa bahasa Inggeris dia? Kering. Okey, good. So kalau tanah tepu sepenuhnya, SR dia 1. Maka E tadi apa? E. Kalau cerita pasal E je mesti cerita tentang Void ratio. void. So void tu adalah air dan udara. Okey. So nak cari E, kalau SR dia sama dengan 1, nilai E adalah sama dengan W kecil moisture content darabkan dengan specific gravity. Kalau nak cari kandungan udara, A equals to E tolak W, inilah. Okey. Jangan risau, saya akan bagikan anda equation dia. Okey, kita construction management kita akan belajar macam mana nak apply. Tapi nak apply pun kita kena tahu jenis tanah itu. Okey, yang mana satu equation yang bersesuaian. Okey, kalau nak cerita tentang ketumpatan, okey, akan ada dua jenis persamaan. Sama juga yang macam E tadi. Okey, kalau anda ada nilai W, masukkan nilai W. Tapi kalau anda tak ada nilai W, anda ada nilai SR, masukkan nilai SR, gunakan persamaan yang di bawah. Okay, it all depends on whatever information that you have at that time. Okay. Okay, kalau bagi tanah yang tepu sepenuhnya, okay, ketumpatan tepu sama dengan GS campur void, okay, bahagikan dengan 1 campur void ratio, okay, darabkan dengan ketumpatan water. Okay, tapi kalau lah contoh macam bagi tahu dekat dalam ujian itu saya bagi tahu, okay, tanah ini adalah tanah yang kering sepenuhnya, ataupun tak cakap begitu, saya terus cakap SR sama dengan kosong. Jadi anda faham equation dia tak ada tambah-tambah dekat bahagian atas. Okay, dia tak ada tambah void. Okay, void ratio. Sebab apa? Tanah yang kering tak ada. Tanah yang kering tak ada air dan udara. Sebab anda kena ingat E itu adalah equation void ratio bersamaan dengan air campur udara. Jadi bila kering of course nilai E kosong. Faham tak? Okey. Faham betul. Okey, so sekarang kita cari berat unit pula. Okey. Berat unit adalah sama dengan W bahagikan dengan V. Okey, ataupun ada beberapa lah cara jenis di situ, equationnya di situ. Berat unit adalah nisbah jumlah berat, okey, yang mana merupakan dalam bentuk kilonewton, okey, satu daya dengan jumlah isi padu. Jadi kalau berat unit air kita ambil constant, iaitu 9.8 kilonewton per meter cube. Kalau berat unit apungan, okey, berat unit apungan, ini adalah dia punya equation, okey. Tanah berat unit apungan iaitu berat unit tepu tolakkan dengan berat unit air. Jadi apabila tanah tepu sepenuhnya, zarah pepejal tanah, okey, ditindaki tujah. Okey, tujahan daya lah. Okey, bagi kes pasir, ketumpatan bandingan, okey, DR dia adalah
void, okey, maksimum tolakkan dengan void ratio tu, tolak bahagikan dengan Emax tolak Emin, okey. Jadi ia adalah menyatakan kehubungan di antara nisbah lompang sebenar dengan nilai sempadan. Okey, Emax dan Emin. Itu kalau nak cari ketumpatan bandingan DR. Okey, sekarang ini saya bagi satu contoh yang selalu saya gunakan untuk soalan peperiksaan, sama ada test ataupun ujian akhir. Saya bacakan ya. Satu sampel tanah di dalam keadaan semula jadi mempunyai jisim sebanyak 2290 gram dan isi padu 1.15 kali 10 kuasa negatif 3 meter cube. Setelah dikeringkan dengan sempurna di dalam ketuhar, jisim sampel menjadi 2035. Nilai GS untuk tanah ialah 2.68. Tentukan, ada 7 perkara yang anda kena tentukan. Yang pertama adalah ketumpatan pukal dia. Nombor 2, berat unit dia. Nombor 3, kandungan air. Nombor 4, nisbah lompang. Nombor 5 adalah keliangan. Nombor 6 adalah darjah ketepuan. Dan nombor 7 adalah kandungan udara. Jadi, 7 perkara ini adalah 7 engineering properties, okey, yang menceritakan tentang engineering. 7 perkara ini adalah engineering properties of the soil. Bila kita nak pergi jumpa dengan geotechnical punya engineer, okey, dia akan selalu bercakap dia akan selalu bercakap dengan menggunakan terma-terma ini. Apakah density, apakah dia punya volume, apakah dia punya E, apakah dia punya N, SR dia. Jadi that's why anda kena biasakan diri anda, okey, sebab nanti anda nak jadi construction manager. Okey, anda keluar nanti, okey, anda akan berjumpa. Okey, first of all anda mesti kena berjumpa dengan geotechnical engineer yang akan datang site. Sebelum apa-apa kerja pembinaan dibuat pun, okey, geotechnical engineer akan datang untuk buat soil investigation. Okey, dia akan check tanah tu sesuai ke tidak. Dia nak cakap sesuai ke tidak tu, dia ada engineering terms dia. Okey, kalau dia nak cakap sesuai, kesesuaian dia tu daripada segi apa? Saiz tanah ke? Saiz partikel dia ke? Ataupun darjah ketepuan dia ke? Ataupun kandungan air dia ke? Okey, so that's why you belajar mekanik tanah. Okey, you belajar apakah dia engineering terms. Okey, bila kita nak bercakap tentang tanah. Tak adalah kalau macam kita jadi layman kan. Macam anda bukan bidang kejuruteraan. Okey, maksudnya anda tidak you are not expected to do the soil investigation, to analyze and to come up with the suitability of the soil. Okay, whether it's suitable or not to have your building on it. Okay, but you are expected to understand the reports that come out from the geotechnical engineers ataupun sebarang laboratory. Okay, maksudnya anda kena faham. Oh, bila cakap ketepatan pukal, ini maksud dia. Bila cakap pasal berat unit, ini maksud dia. Macam mana dapat? Begini cara dia. Okay, contohnya macam ketepatan pukal. Okay, anda ada jisim. Okay, anda ada M, anda ada V, anda ada MS dan anda diberi nilai GS. So, anda dimohon untuk mencari ketepatan pukal. Senang saja. Okay, mass bahagi dengan V. Tapi anda kena seratakan dia punya unit. Okey, kalau dia dalam gram, dalam nilai gram per meter cube lah. Okey, kalau dalam kilogram lah. Okey, kena pastikan unit dia bersesuaian. Okey, kalau anda nak cari ketepatan pukal, rho equals to M over V. Okey, maksudnya dekat situ 1.99. Kalau nak cari berat unit, okey, berat unit sama dengan W bahagi dengan V. Okey, mana dapat 1990 ni? Bagi tahu saya. You guys? Yang bahagian nombor 2, mana dapat 1990? Ketempatan pukal. Pandai, okey. Darabkan dengan 9.8 mana dapat? Mana dapat 9.8? Dia adalah berat unit A. Okey. Jadi dapatlah begitu. Okey. Jadi nak dapatkan nombor 3, kandungan air. Okey. Perhatikan dekat situ dia adalah huruf kecil W. Okey.
Yang W dekat atas itu adalah huruf besar. Okay. So kandungan air nak cari W equals to MW bagi dengan MS. Okay. Macam apa tadi, tolong saya bagi tahu kan macam mana nak tolak. Okay. Dan apa yang kena ditolak. Okay, dapatlah dalam peratus. Kemudian carikan nilai nisbah lompang dia. Okay, dapatlah nilai E apabila anda menggunakan equation ketupatan. Okay. Ketupatan kita dah tahu tadi, kita dah kira. Tapi kita gunakan equation yang berlainan, iaitu M over V. Tapi yang ini kita dapatkan ketupatan daripada equation yang berlainan. Okay. So, ketupatan kita dah ada, GS kita dah ada, W kita dah cari, E je yang tak tahu. Okay. Ketupatan water kita dah tahu, constant. Okay. Jadi, kita selesaikan equation tu, kita dapat nilai E, iaitu 0.52. Okay. Kemudian, keliangan. Okey, nombor 5 nak cerita pasal keliangan. Mana dapat keliangan? Okey, void ratio bahagikan dengan 1 campur void ratio. Okey, dapatlah dalam percentage. Begitu juga dengan SR. Kalau SR gunakan equation W darabkan dengan GS bahagi dengan E. So, semua benda dah dapat. Cuma selesaikan saja nilai pembahagian tersebut dan dapatlah dalam peratus. Untuk kandungan udara, okey, masukkan apa yang telah anda dapat N 1 tolak SR, okey, dapat dalam bentuk peratus. Okey, ada soalan? Doktor, keliangan tu dia keporosan kan? Keliangan, okey, liang itu adalah macam liang pori-pori kita. Okey, liang itu adalah macam, kalau liang pori-pori itu kan berlubang kan? Tapi kalau dalam tanah, dia tidak hanya satu lubang macam dekat kita punya kulit. Okey, kalau kita punya kulit ini, dia ada sampai ke bawah dia punya lubang minyak tu. Okey, jadi untuk tanah, sebabkan dia ada 3 fasa, dia ada 3 jenis, ada solid, water, air. Jadi bila kita buat compaction, okey, udara dengan air itu perlukan satu tempat untuk keluar. Okey, jadi kita bayangkan poros, ada satu kawasan yang poros, okey, yang boleh melepaskan okey udara dan air daripada liang-liang ini untuk tembus ke kawasan yang lain. Faham tak? Jadi itu beza dia. Siapa tadi tanya apa beza liang dengan poros? Liang itu macam kita punya liang pori-pori ni. Betul tak soalan tu kan? Apa beza liang dan pori? Okey. Jadi liang itu macam liang pori-pori kita. Tapi dalam tanah dia akan ada jajaran. Okey, kita akan belajar nanti macam mana nak buat spider web tu. Nak tengok dia jajaran tu macam mana. Maksudnya contohnya dekat tanah kat luar sana kan. Bila anda berloncat-loncat atas dia. Apa yang jadi? Okey, dalam tanah itu anda faham ada 3 fasa. Okey, ada solid, ada air, ada water. Jadi bila anda loncat, dia akan tanah itu pun memang akan bergeser, tapi yang bergeser dahulu adalah yang lebih ringan, iaitu air dengan water. Jadi air dengan water itu akan cari tempat untuk keluar daripada tempat yang telah dikenakan compaction, di mana anda meloncat-loncat tadi. Jadi dia punya tempat nak lari itu digelar sebagai liang. Okey, yang poros pula maksudnya macam bayangkan anda ada satu poros plate. Poros plate ni maksudnya ini macam contohnya macam tapis betul? Yes. Penapis. Okey. Poros plate tapi dia lebih kecil-kecil lah. Okey, dia lebih kecil. Maksudnya kalau apa yang melepasi, okey, sini ada air, sini ada udara, okey, dia telah nak cari jalan keluar, sama ada dia boleh tak melepasi tahap keporosan ini tinggi ke rendah. Kalau rendah maksudnya dia tak boleh lepas, dia tak boleh menitik ke sini. Tapi kalau kalau keporosan dia tu tinggi, maksudnya sekali masuk push. Okey, bayangkan pasir. Ini adalah pasir. Ini adalah satu platform pasir. Dalam ni banyak pasir. Bila anda curah air, apa jadi? Air akan terus. Betul tak? Tapi kalau letak sini tanah liat, letak air, apa jadi kat sini? Menitik tak? Tak. Jadi apakah beza? Poros pasir dengan poros tanah liat. Mana satu lebih tinggi? Poros pasir lebih tinggi. Poros tanah liat lebih rendah. Jadi apa beza dengan liang? Ada beza tak? Ada. Okey, good.
Tadi siapa yang tanya yang perempuan tadi, boleh bezakan tak? Saya doktor. Boleh bezakan? Boleh. Thank you Pandai. doktor. Okay, good. Ada lagi soalan? Kalau tak ada saya teruskan. Tapi saya nak tanya dulu, awak ada kelas tak lepas ni pukul 4 sampai 5? Tak ada doktor. Tak ada. Boleh tak saya akan extend sampai 4.30? Boleh. Boleh doktor. Boleh. Kalau ada masalah bagi tahu saja. Okey, saya akan stop. Tapi jangan risau sebab saya akan recordkan benda ni dan masuk ke dalam YouTube lah macam biasa. Okey. So sekarang ni bertepatanlah dengan soalan tadi, tanya apakah dia liang ataupun pour. Okey, so kita akan belajar tentang pour water pressure. Okey, liang itu mempunyai tekanan. Dan apa kaitannya dengan efektif stres? Okey, jadi tadi kita dah cerita tentang perkara-perkara ataupun properties, engineering properties yang selalu yang bukan selalu, yang memang melibatkan pada tanah tadi, iaitu ada 3 fasa. Okey, dan bagaimana dia berhubung kait antara satu sama lain. Okey, tapi sekarang ni kita lihat pada dia punya pour water pressure. Okey, tekanan air liang dan apakah dia kaitannya dengan tegasan berkesan. Okey, effective stress itu adalah tegasan berkesan. Jadi the principle of effective stress relates these 3 types of stress. Okey, akan ada 3 jenis tegasan. Pertamanya adalah total stress. Okey, jumlah tegasan. Nombor 2 adalah pour water pressure dan nombor 3 adalah effective stress. Okey, apa yang menghubungkaitkan ketiga-tiga jenis stres ini adalah equation ini. Okey, yang bawah sekali tu. Total stress bersamaan dengan effective stress campur pour water pressure. Okey. Jadi jumlah stres bersamaan, okey, jumlah tegasan bersamaan dengan effective stress, okey, bercampurkan dengan tekanan daripada liang, air liang, tekanan air liang. Okey, sebab bila ada air mesti ada pressure. Okey, bila ada air mesti ada pressure. Sama macam anda masuk dekat dalam kolam air, apa yang terjadi pada telinga anda? Dia akan macam berdengung, betul tak? Itu disebabkan oleh tekanan. Jadi sometimes bila kita tak boleh nak masuk ke dalam sangat, tapi kita dah masuk, dia akan burst out, betul tak? Betul. Okey, jadi itu disebabkan oleh tekanan. Okey, apa-apa yang ada air dia mesti akan ada tekanan. Okey, sebab dia berat. Okey, dia berat. Sama juga kalau macam udara, tapi kalau udara kita berada di angkasa, that's why kita pakai, bukan kita lah, angkasawan tu pakai dia punya space suit, okey, untuk melindungi badannya daripada tekanan udara yang mampat. Jadi ada udara, ada air, especially dalam tanah. Okey, bila kita empat jalan, kita empat dekat tanah tu, dia mesti akan cari jalan untuk keluar daripada tempat yang kena hempap tu. Okey, jadi berapakah jumlah yang dia boleh tahan, berapakah jumlah yang sampel tanah itu boleh tahan, akan bersamaan dengan berapakah tegasan yang berkesan. Maksudnya berapa kali anda lompat dekat situ, berapa kali kenaan terhadap tanah itu. Okey, yang menyebabkan dia sebelum elok-elok macam gini, dia akan jadi macam gini. Faham tak? Dia akan berubah bentuk. Jadi perkara ini, okey, tegasan berkesan tadi campurkan dengan tekanan air liang. Jadi berapa jumlah tekanan yang boleh ditahan oleh tanah adalah bersamaan dengan berapakah jumlah tegasan efektif campurkan dengan berapa tekanan liang udara. Okey, saya nak tanya, pernah dengar tak tentang cecair non-Newtonian punya cecair? Non-Newtonian. Tak. Nanti cari dalam Google lah. Dia kalau anda loncat-loncat dekat atas dia, okey, anda tumbuk-tumbuk dia, cecair tu dia tak akan berubah bentuk. Anda boleh jalan atas dia, tapi when you become static at one place, dekat atas cecair tu, dia akan anda akan mendap. Okey.
Tapi kalau anda grab dia, pegang dia, dia akan jadi cecair. Non-Newtonian punya liquid. Cuba cari. Okay, cuba cari. Okay, dan dia adalah sesuatu yang kalau jumpa tanah tanah mesti ada air kan. Kalau ada jumpa jenis yang begitu habislah. Okay, kita macam masuk dekat dalam tanah yang dalam pasir tu, pasir jerlus. Nama dia pasir jerlus. Okey, so apa yang saya sebut tadi, okey, kita boleh gunakan gambar rajah ini untuk memahaminya. Okey. Pertimbangkan satu SATA XX dalam tanah tepu penuh, kemudian ia merentasi titik persentuhan di antara zarah-zarah saja. Okey, saya terangkan So, sini adalah sampel tanah. Okey. Saya nak terangkan kepada anda apakah maksud tegasan berkesan. Okey, ini adalah SATA XX yang disebut tadi. SATA XX ini adalah dibina berdasarkan kepada titik sentuhan setiap zarah ni. Okey, ini zarah, zarah. Di mana dia bertemu? Dia bertemu di sini. Kemudian kita buatlah satu SATA. Okey, satu SATA itu hanyalah untuk kita memahami, memahami sampel tanah ini. Kalau kita nak, sebelum tu, daya normal P yang dikenakan ke atas kawasan A boleh dirintangi oleh tekanan air liang. Maksudnya ada P. Tadi kan saya cakap kalau anda loncat-loncat dekat atas satu tanah, anda sedang mengenakan daya tujahan. Daya tujahan anda itu kalau untuk simplified punya model, anda jadi P. Ini anda lah ni, P sedang loncat-loncat. Kawasan tapak kaki anda yang kena dekat kawasan tanah itu adalah A. Itu adalah luas kawasan kenaan. Luas kawasan kenaan daya tersebut. Jadi apa yang terjadi pada zarah tanah yang tempat anda meloncat-loncat tadi, dia akan bentuknya jadi akan begini. Tiap titik sentuhan tu, dia akan ada dua jenis daya. Dua jenis daya. Daya yang pertama adalah daya yang kena pada ni. Saya bacalah. Nilai dan arah daya-daya di antara zarah di dalam seluruh jisim tanah adalah sangat rawak, tetapi setiap titik penyentuhan di atas satah berombak boleh dipecahkan kepada komponen normal dan tangent. Normal yang P tadi, tangent yang selari dengan zarah punya ni tadi satah X. Terhadap satah yang sebenar yang dikira hampir dengan satah XX. Komponen normal dan tangent masing-masing ialah N dan T. N tanda dan T. So N tanda ini adalah apa dia tadi? Daya? No? Daya? Ada orang tanya. Daya normal. Pandai. Dan satu lagi daya? Daya tangent. Daya tangent. Pandai. Okay, good. Thank you. Jadi, tegasan normal berkesan. Tegasan normal berkesan ditafsir sebagai jumlah semua komponen N tanda di dalam kawasan A dibahagi luas kawasan A. Okey, macam ni. Pentafsiran, tegasan berkesan itu maksudnya apa? Anda dekat sini ada satah X. Anda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zarah yang bertemu dengan zarah yang lain. Pada satah X. Pada tempat titik pertemuan tu akan ada dua jenis daya, iaitu daya normal dan daya tangent. Kalau kita cerita tentang daya tegasan normal, tegasan berkesan, ia maksudnya adalah jumlah N ni. N ni satu, sini ada N, sini ada N, sini ada N, sini ada N. Dan nilai N itu, yang datang daripada P ni, iaitu anda sedang meloncat-loncat, boleh ditahan kalau udara liang, kalau pressure, kalau tekanan liang udara itu cukup kuat. Maksudnya tanah itu tidak akan lekuk. Kalau anda meloncat di atasnya,
sekiranya dia punya tekanan itu mencukupi. Tapi kalau udara dan air, okey, tidak yang berada di dalam liang ini, dia tidak mempunyai tekanan yang kuat untuk menghalang rintangan daripada anda yang sedang meloncat-loncat atasnya, anda mungkin akan kambus. Kambuslah kaki anda. Okey, that's why dia akan collapse. Tanah itu akan collapse. Faham tak? Faham tak? You guys? Faham. Apa yang abang faham? Cuba seorang terangkan balik. Dah menggelabah. Okey, saya terangkan semula. Anda bayangkan, anda dekat luar rumah anda. Okey, luar rumah anda ada tanah tak? Mustahil lah anda bukan duduk dekat kansai pun. Ada. Ada, okey. Ada. Pergi loncat dekat situ. Lepas ni lah, lepas kelas ni pergi loncat dekat situ. Pergi loncat dekat 2-3 tempat. Anda perhatikan. Tempat loncatan anda itu, okey, dia mempunyai lekuk yang berbeza. Satu dalam, satu tak dalam, satu paling anda terjerobos masuk ke dalam ni. Salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh tekanan air liang. Tekanan air liang itu kalau dia mencukupi ataupun melebihi untuk menahan anda punya berat loncatan tu, dia tidak akan mempunyai lekukan yang besar. Tapi kalau dia mempunyai lekukan yang besar, maksudnya tekanan di situ, tekanan air dia rendah, tekanan liang dia rendah, pore water pressure dia rendah. Jadi situasi itu sebenarnya menerangkan, okey, anda punya hubungan sebagai peloncat dan juga zarah-zarah pepejal air dan udara dekat tanah yang anda loncat tersebut. Jadi kalau kita nak cerita tentang jumlah tegasan, maksudnya jumlah dia berapakah daya yang boleh ditahan oleh tanah anda tempat meloncat tadi, dia adalah bersamaan dengan berapakah jumlah normal, okey, jumlah daya normal yang anda beri. Okey, yang anda loncat tu berapakah daya dia. Tapi dia tak kira yang tangent punya. Okey, dia tak kira yang daya tangent. Maksudnya dia tidak ada daya, kan tanah flat kan? Dia tidak ada daya daripada sebelah sini. Macam contoh ada wall dekat sini. Okey, kalau ada wall dekat sini dia tidak kira. Kalau nak cerita tentang jumlah tegasan, okey, apa yang berlaku pada kawasan lekukan tersebut, ia berlaku apabila anda mengenakan daya tujahan dalam keadaan normal, okey, dalam daya normal N tanda, okey, dia akan campur, okey. Anda tapak kaki anda macam ni, okey, jadi dekat sini akan ada tanah-tanah, okey, kat sini ada tanah-tanah. Tanah tu ada butir, berbutir-butir. Butir itu adalah zarah dia lah. Okey, maksudnya butir pertama dia akan berjumpa dengan butir kedua, okey, butir ketiga akan jumpa dengan butir keempat. Kalau dia jenis yang berpasir, okey, dia akan ada daya geseran. Daya geseran itu adalah tangent punya daya. Kalau pasir, dia punya daya tangent tinggi. Okey, that's why kalau anda loncat dekat kawasan berpasir ataupun anda loncat dekat atas cecair non-Newtonian itu, dia tidak akan bergerak, dia stay dekat satu tempat sebab daya geseran dia tinggi. Okey, dia tak ada daya tangent. Tapi kita cerita tentang tegasan berkesan sahaja sekarang. Kita cerita tentang shear semua dekat chapter yang berlainan. Okey, jadi tegasan, jumlah tegasan, okey, bersamaan dengan berapakah daya tujahan yang anda kenakan dalam daya normal, okey, campurkan dengan berapakah tekanan liang udara kat situ, pore water pressure, berapakah jumlah pore water pressure dekat tanah itu. Kalau macam anda loncat waktu hujan, of course pore water pressure dia tinggi ke rendah. Air banyak ni dekat kawasan tu. Bila anda loncat,
apa jadi? Of course tanah itu akan berlekuk. Berbeza daripada waktu panas. Faham tak? Faham. Nanti lepas ni buat anda punya eksperimen sendiri. Kalau hujan, anda cuba lompat, cuba letak kawasan satu kawasan sebelum anda masuk lab nanti. Anda pergi loncat dekat kawasan A, B, C. Masa panas cuba loncat, tengok berapa dalam lekuk. Masa hujan loncat tempat yang sama, cuba loncat dalam keadaan berapa jumlah loncatan yang sama, tengok berapakah lekukan yang ni. Dan berapa lama masa dia ambil untuk dia stay dekat situ. Kalau budak kecil mungkin dia tak nampak lah kan. Kalau orang yang badan besar macam saya mungkin nampak lah lekukan tu. Tapi janganlah waktu lompat A anda guna budak kecil, lompat A dekat lepas hujan gunakan berat yang lain. Jadi kita tak boleh nak buat perbandingan. So itu adalah pentafsiran tegasan berkesan. Jadi saya simpulkan, jumlah tegasan normal, total stress bersamaan dengan berapa tujahan anda, berapa berat anda bahagikan dengan berapa kawasan kenaan. Berapakah macam anda kalau meloncat tu, berapakah yang kena, tapak kaki anda kena pada tanah. Jadi itu adalah tegasan dia. Jika tanah dia titik sentuh di antara zarah-zarah, tekanan air liang akan bertindak di atas satah. Oleh itu keseimbangan dalam arah normal kepada x-axis adalah bersamaan dengan itulah dia tegasan bersamaan dengan tegasan berkesan campurkan dengan tekanan air liang. Faham tak? Faham tak? Sudah. Faham. Nanti ulang balik video saya kalau tak faham, right? So sekarang ni kalau tak ada soalan, saya akan masuk terus ke definition normal. Saya rasa ni tak perlu sampai pukul 4.30 lah. Saya akan masuk ke soil identification, and classification. Apa yang kita belajar masa chapter pertama tadi sangat penting. Sebab itu adalah ciri-ciri tanah. Ciri-ciri tanah yang melibatkan kejuruteraan. Kita faham apa yang ada dalam tanah. Ada air, udara dengan solid. Ada zarah, ada pepejal. Jadi sekarang ni kita menggunakan kefahaman tersebut, bagaimana dia relate antara satu sama lain. Kita gunakan kefahaman itu untuk identifikasi dan mengklasifikasikan tanah tersebut. Jadi macam manusia kan, kalau anda lihat saya saja, anda tahu saya orang Melayu. Macam mana anda tahu saya orang Melayu? Apakah ciri-ciri yang memberitahu saya adalah seorang orang Melayu? Pertama, Bertudung. Cara percakapan. Bahasanya. Lagi? Percayaan ke muka. Kulit, warna kulit. Saya punya rupa bentuk muka. Ciri bagaimana saya berpakaian. Jadi itu adalah petunjuk bahawa saya adalah orang Melayu daripada Malaysia. Begitu juga macam orang lain, yang bangsa lain. Ada ciri-ciri istimewa pada setiap bangsa, pada setiap orang. Tapi kita tak bolehlah nak identify sama ada bangsa itu satu bagus ataupun tidak. Dia cuma adalah satu ciri yang mengatakan bahawa orang ini adalah klasifikasi ini. Sama juga macam tanah. Kita tengok, pegang, lepas tu buat test, kita tahu, tanah ini adalah tanah ini. Jadi apakah dia ini tu? Sekarang kita akan belajar macam mana kita nak identifikasi tanah dan bagaimana kita nak belajar, kita nak klasifikasikannya. Di penghujung chapter ini anda akan describe soil identification, bagaimana kita nak identify tanah. Kemudian anda akan memahami apakah dia grain size distribution. Kemudian anda akan belajar tentang lengkung, taburan saiz zarah. Dan keempat adalah anda akan menerangkan soil plasticity. Dan nombor 5 adalah anda akan belajar tentang bagaimana nak mengklasifikasikan tanah.
Okey. Jadi hari ni saya aim sama dengan section 1 tadi, kita akan berhenti sampai soil plasticity. Okey. Tadi saya dah masuk benda ni, maksudnya satu tanah, soil can be identified through its physical properties. Okey, macam contoh anda lihat saya, kulit, warna kulit saya, rupa bentuk saya, rupa bentuk wajah saya, itu semua adalah menerangkan tentang physical properties of a human, of me, okey, of the tatun. Tapi kalau tanah, okey, macam mana kita nak tahu? Kita melihat daripada texture dia. Okey, kita melihat daripada surface area dia. Kita tengok structure dia. Kita tengok volume dan mass relationship dia, yang fasa 3 tadi kan, itu adalah salah satu daripada cara untuk kita perhatikan bagaimanakah untuk mengidentifikasi tanah. Okey, jadi nombor 4 adalah dia punya plasticity dan sebagainya lah. Jadi itu adalah 6 perkara yang melibatkan tentang bagaimanakah kita boleh mengidentifikasi, okey, mengidentifikasi tanah. In soil mechanics, okay, it is virtually always useful to quantify the size of the grains in the type of soil. Since a given soil will often be made up of grains of many different sizes, sizes are measured in terms of grain size distribution. Okay, maksudnya di sini selalunya tanah akan diklasifikasikan, akan diidentifikasikan, okay, menggunakan dia punya size. Saiz partikel tanah tersebut. Jadi grain size distribution, okey, taburan agihan saiz tanah selalu digunakan. Okey, informasi GSD ini adalah penting, okey. It can be of value in providing initial rough estimates of a soil engineering properties such as permeability, strength, expansivity, etc. Macam contoh saya gunakan keporosan tadi dengan keliangan, okey, liang versus poros. Bila saya cerita tanah pasir dengan tanah liat, anda straight away tahu poros dia, berapakah darjah keporosan dia, berapakah permeability dia. Sebab kita tahu daripada pengalaman kita, bila kita pegang, bila kita nampak pasir, kita tahu dia rupa bentuk dia macam mana. Kalau kita pegang tanah liat, kita tahu macam mana rupa bentuk dia. Jadi satu perkara yang sama antara dua benda ini adalah saiz dia. Tanah liat, saiz partikel dia sangat halus. That's why dia punya keporosan dia sangat rendah. Okey, kalau pasir dia porosan dia sangat tinggi sebab partikel dia lebih besar. Jadi sekarang ni dalam soal mekanis ni kita akan belajar macam mana nak identifikasikan dia, macam mana kita nak classifykan dia. Dia ini dalam bentuk pasir fine sand ke ataupun medium sand ke, ataupun dia adalah sebenarnya gravel bukan sand, ataupun cobble, okey, cobble instead of ni. So ini adalah tujuan yang kita belajar, okey, dan belajar GSD lah, okey. Selalunya, okey, a subject of active research interest today is the accurate prediction of soil properties based largely on GSD, void ratios and soil particle characteristics. Okay, saya suka nak cerita benda yang sama. Saya punya student, PSM student saya, 45 tahun dululah. Okay, nama dia Nganturiga. Dia pernah buat kerja beginilah. Maksudnya dia duduk bawah saya bimbing dia, okay, buat GSD. Okay. Tapi yang menariknya bukan saja dia belajar tentang GSD tu, dia belajar waktu soil mechanics, tapi dia expand, okay, GSD tu dengan menggunakan satu case study yang menarik, iaitu case yang berlaku di pusat tahfiz di Kajang, okay, di mana ramai yang meninggal, okay, disebabkan tanah runtuh. Jadi dia pergi ke sana dan buat kajian. Dia ambil sampel di sana dan dia bawa ke lab, kemudian dia buat kajian, dia buat dry sieve analysis dan dia lukis. Lukis apa? Dia lukis ini. Dia lukis grain size distribution curve. Okey, dia nak lihat selepas peruntuhan apakah dia punya GSD. Tanah di situ sebenarnya duduk dekat dalam kawasan mana? Apakah jenis identifikasi? Apakah identifikasi tanah tersebut? Supaya untuk dapat shed a light lah, apa sebenarnya yang berlaku. Okey, adakah ini disebabkan oleh taburan saiz
agihan, okey, taburan agihan saiz ni grain size distribution. Okey, jadi itu adalah current kira current lah, okey, 5 years current research interest, supaya anda dapat tahu, okey, sebenarnya kalau nak buat kajian ni apa yang kita boleh buat berkaitan tentang magnet tanah, begitulah yang kita boleh buat. Okey, kita perhatikan dia punya grain size distribution. Bila kita nampak saja saiz ini sebenarnya macam ni, tapi tiba-tiba waktu hujan dia sudah berubah. Okey, semua tu sebabkan tegasan berkesannya. Okey. So when measuring GSD for soils, okay, two methods are generally used. Okay, for grains larger than 0.075, sieving is used. Okay, kalau grains in the range of 0.05, lebih besar, lebih kecil hingga ke 0.5 millimeter. Okay, sekejap. Itulah. The hydrometer test is used. Okay, jadi kalau anda mempunyai sampel tanah yang macam biasalah, macam anda ambil dekat kawasan tanah rumah anda tu, okey, dia akan subject to dry sieve analysis. Tapi kalau anda ambil tanah daripada kawasan yang macam sungai, macam yang berlumpur, okey, anda kena menggunakan hydrometer test disebabkan oleh dia punya saiz itu berbeza. Samalah juga macam anda nak gunakan penapis. Okey, kalau anda nak tapis, ada penapis kat rumah anda tu, ada tengok ada berbagai saiz dia punya jaring tu. So of course penapis itu tidak boleh digunakan untuk tapis pasir. Jika ia digunakan untuk tapis tanah liat, dan begitu juga sebaliknya, sebab saiz jaring itu berbeza. Okey, kita lihat untuk grain size distribution ni. Okey, saya nak sebelum tu ada soalan tak? You guys ada soalan? Ada soalan ke nak saya bagi soalan? No, Doktor. No. Okey. So, boleh dapat tak so far? Boleh. Kalau tak dapat, bagi tahu. Tapi jangan risau sebab kita akan belajar dengan lebih mendalam semasa anda buat uji kaji dry sieve analysis. Okey, dan nanti anda waktu mamal nanti anda sendiri yang akan keluarkan curve ini berdasarkan kepada anda punya sampel tanah. Okey. Jadi anda kena faham dalam graf ini apa yang ada. Okey. Yang pertamanya bahagian kiri nampak percentage passing. Okey, belah kanan adalah percentage retain, bawah adalah particle size, okey, atas adalah test sieve punya size. Okey. Jadi percentage passing dekat bawah dekat belah bahagian kiri ni maksudnya berapakah peratus yang melepasi tanah ataupun sampel yang melepasi saiz satu-satu ayak. Okey, macam contoh anda ambil penapis. Okey, penapis santan rumah awak tu kan. Ada penapis tak kat rumah? Ada. Jadi kalau anda ada penapis tu, okey, masukkan tanah. Maksud percentage passing itu adalah berapa tanah yang boleh lepas jaring itu. Berapa percentage kah, okey, tanah yang melepasi jaring tapis itu. Okey, kalau waktu lab nanti akan anda bukan hanya ada satu penapis saja, tapi ada lebih kurang 5 ke 7 penapis yang mempunyai saiz yang berbeza. Okey. Jadi anda kena timbang lah, kena timbang kosong, kemudian bila dah masuk dekat dalam vibration punya mesin, okey, nanti anda buka satu-satu, pergi timbang balik. Baru boleh tahu berapakah yang telah melepasi ataupun berapakah yang telah melekat dekat penapis itu. Itu untuk bahagian belah kanan. Berapakah percentage yang retain? Berapakah yang telah melekat dekat saiz ayak itu? Okey. Kemudian dekat bahagian bawah tu lah particle size. Okey, kalau anda perhatikan di situ dia ada clear, silt, sand dengan gravel. Okey, untuk silt tu dia ada fine, medium dan coarse. Sama juga macam gravel. Jadi dia ada kaitan dengan particle size di atas. Kalau particle size, okey, dalam milimeter, dia adalah dalam lingkungan 0.02 hingga 0.06 milimeter, dia digelar sebagai silt.
Tapi kalau dia di antara 0.06 mm hingga 2 mm, dia digelar sebagai sand. Kalau dia antara 2 ke 60, dia adalah gravel. Jadi di situ anda kena perhatikan. Sampel tanah anda nanti sebenarnya silt ke, sand ke, gravel ke. Silt tu memang tidak lah. Okey. Sebab dia kalau melebihi dia kalau kurang daripada 0.075, anda tidak boleh gunakan dry sieve analysis. Anda kena guna hydrometer. Okey. So dekat dalam kawasan ni, dalam kawasan gambar rajah ni, anda dapat lihat curve A dengan curve B. Okey, dan berbagai curve yang lain yang menunjukkan anda punya hasil analisis sampel anda tadi. Anda plotkan berapakah percentage passing, berapakah percentage yang retain dekat saiz ayak yang mana. Dekat situ anda boleh perhatikan jika dia duduk dekat dalam curve A, dia adalah well graded fine to coarse gravel. Okey, sebab dia menghala ke belah kanan sini. Tapi kalau saiz kalau you punya curve itu menghala ke sebelah sini, dia adalah lebih kepada silt. Okey. So kalau anda perhatikan curve A tu, okey, beza dia dengan curve B adalah dia satu yang macam ni, satu yang macam ni lebih kurang. Perasan tak? Okey, dia punya curve itu adalah lebih 45 degrees. Okey, curve B ni lebih macam 60 or 70 degrees. Jadi dekat situ ada berbeza. Ada beza sebab dekat sini dia akan test sieve analysis dia dengan dia punya particle size memainkan peranan. Okey. So anda kena tengok bentuk dia. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. So yang ini particle size ranges. Okey. Soalan? Tak ada. Okey. Ada soalan, jangan risau. Stopkan aja. Okey, stopkan saya dan tanya terus. Okey. So, bila anda dah lukis anda punya taburan saiz ni, okey, taburan saiz zarah ni, okey, anda kena cari dua benda. Satu CU, satu CC. CU adalah coefficient of uniformity dan CC adalah coefficient of curvature. Okey, macam mana nak cari equation dia? CU D60 bahagikan dengan D10. Okey, nanti anda carilah D60 dekat sini berapa. Okey, 60. 60 dapat berapa saiz dia. Okey, kemudian bahagikan dengan D10. Okey, cari D30, cari D60, masukkan dalam equation, anda boleh dapat berapa CU dengan CC. Okey, kalau anda dapat CU dia lebih daripada 4 dan CC dia antara 1 hingga 3, okey, CC dia lebih besar daripada 1 dan dia lebih kecil daripada 3, maksudnya 2 lah. Okey, dia adalah well graded gravel. Tapi kalau sand, dia selalu beza tu gravel dengan sand. Okey, kalau CU dia lebih besar atau sama dengan 6, okey, dan CC dia adalah antara 1 ke 3, okey, dia digelar sebagai well graded sand. Jadi kena cari nilai CC dengan CU dia. Alright, untuk contoh kerja-kerja lab ni, okey, anda boleh pergi ke www.mekaniktanah.blogspot.com. Okey, saya ada bagi dekat situ, walaupun dia adalah contoh untuk buat kerja-kerja consolidation, tapi saya juga ada masukkan contoh-contoh untuk buat dry sieve analysis, okey, shear daripada pelajar-pelajar sini anda dulu. Okey, anda punya alumni, BPC punya alumni. Okey, itu adalah dry sieve analysis. Kita akan berjumpa lagi minggu hadapan bercerita tentang plasticity. Okey, pada hari Isnin pukul 4 petang. Ada soalan? Tak ada, doktor. Hello, sian you. Okey. Kalau ada soalan, especially untuk yang mengira tu, okey, boleh saja nanti tanya saya, okey, waktu dalam lab ataupun ni lah. Kalau anda nak WhatsApp saya, tolong jangan waktu malam lah
Sekarang ni bulan puasa kan, nak tarawih lagi, macam-macam hal. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, bye. Okay, betul. Bye, doktor. Thank you, doktor. Thank you, doktor.